live. Baik. Lupa saya. Mana? Dah lama tak website lupa. Okey. Baik, kita mulakan kuliah pada pagi ini dengan sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu'as samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya segeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang dijanjikan seluas di antara langit dengan bumi, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah. Allazina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, wal afi dan dinas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang membuat kebajikan. Alhamdulillah. Yang mati Fadil Tuan Imam kita Tuan Haji Ghani, tak lupa juga Fadil Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, kemudian pengurusi surau, pengurusi masjid, jawatankuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahmat taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Sekali lagi pada pagi ini kita dapat bersama untuk kita sambung kuliah subuh kitab ulasan syarah hikam. Muka surat apa tu? 334 baris Allah Azza wa Jalla mempunyai nama-nama yang baik. Tu. InsyaAllah kita sambung pembahasan lagi berkenaan dengan kata-kata hikam. Kun bi awsafi rububiyati muta'alliqan bi awsafi ububiyatika mutahaqqiqan. Maksudnya berpeganglah anda dengan sifat-sifat ketuhanan Allah. Kun bi awsafi rububiyati, berpeganglah anda dengan sifat-sifat ketuhanan Allah, dan nyatakanlah, nampakkanlah, nyatakan maksudnya nampakkanlah sifat-sifat perhambaan anda, sifat-sifat perhambaan anda. Baik. Ada nombor 106. Jadi sifat ketuhanan Allah itu ada 4. Di sini sebutkan sifat ketuhanan Allah ada 4. Pertama, sifat kaya, sifat ghani. Imam Ghani sifat ghani, sifat kaya, tidak perlu kepada sesiapa pun. Kaya manusia bezalah kaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaya manusia berhajat pada orang lain juga,
membantu menguruskan kehidupan, sedangkan Allah tidak perlu kepada sesiapa pun untuk membantu. Jadi sifat kaya Allah tidak perlu pada apapun. Sifat agung, sifat kuasa, mengadakan apa jua yang dikenaki, ijad wal income, ijad wal adam, ijad wa adam. Kalau dalam bab tauhid tu kan, antara sifat yang wajib bagi Allah ialah kudrah, berkuasa. Kemudian iradah, berkehendak. Bermakna berkuasa mengadakan sesuatu dan mengadamkan, ijad wal income ataupun wa idam, mengadakan dan mentiadakan sesuatu. Ada sifat yang wajib bagi Allah, ada 20 sifat. Kalau dalam Abu Hasan Asy'ari 13 saja, 13 sifat yang wajib bagi Allah. Sedangkan Abu Mansur Maturidi ada 20. Apa perbezaan dia? Abu Hasan Asy'ari dia letak 13, dia tak masukkan sifat manawiyah kat situ. Dia sampai ma'ani je. Tapi walaupun sifat ma'ani je, dia kata kat situ pun tak ada sifat manawiyah, walaupun tak nyatakan sifat ma'nawiyah. Sedangkan Abu Mansur Maturidi pecahkan, ma'ani ada 7, manawiyah ada 7. Itu yang jadi 20. Itu jadi 20. Satu perbezaan. Pengasal sunnah itulah Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi. Baik. Jadi sifat kudrah, sifat kuasa ataupun perkuasa, mengadakan apa-apa yang dikehendaki. Dan juga sifat kuat, sifat kuat. Kuatun, kuahlah. Sebaliknya sifat hamba juga ada 4. Pertama fakir. Hamba punya sifat fakir, jadi berharap kepada sesuatu. Kemudian hamba juga punya sifat hina. Maksud hina ialah tidak mampu dan lemah. Tidak mampu dan lemah. Mana kelemahan kita banyaklah. Artinya bergantung kepada sifat ketuhanan Allah ialah sentiasa menguasai dan bersandar kepada 4 sifat ketuhanan tersebut tanpa melihat kepada yang lain. Menyatakan sifat perhambaan artinya selalu menganggap diri tidak boleh lepas daripada 4 sifat hamba di atas dalam keadaan apapun. Mana kita tak pernah terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. So ada 4 sifat lah. Sifat yang ada pada Allah, tapi sebenarnya bukan 4 je, lebih. Sifat bagi Allah ni bukan 4 je, lebih. Okey? Tapi nyatakan sini ada 4 lah. Sifat ketuhanan tu Allah Ta'ala ada 4. Pertama sifat kaya, goni. Kemudian sifat agung, azim. Ketiga sifat kuasa, kudrah. Kuasa, kudrah. Kemudian sifat kuah, kuatun, sifat kuah. 4 sifat lah. Kemudian hamba tadi ada 4 sifat. Pertama fakir, kemudian hina, kemudian tidak mampu dan lemah. Okey, ada 4 sifat. Fakir, hina, tidak mampu dan punya sifat kelemahan. Jadi bergantung kepada sifat ketuhanan Allah ialah sentiasa menguasai dan bersandar kepada 4 sifat ketuhanan tersebut tanpa melihat kepada yang lain. Menyatakan sifat perhambaan artinya selalu menganggap diri tidak boleh lepas daripada 4 sifat hamba di atas dalam keadaan apa jua sekalipun. Baik. Nah, kita sambung atas tu. Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jalla ataupun Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang baik. Antaranya ialah Rabb, Rabbun, Tuhan yang maha memelihara. Anda punya sifat, beberapa sifat, tetapi anda adalah hamba. Ya, walaupun kita punya pelbagai-bagai sifat, kan, sifat baik, sifat mulia, berbagai sifat-sifat yang ada pada kita, tetap kita dikategorikan masih dalam kumpulan hamba. Walaupun kita punya pelbagai sifat-sifat kehebatan yang ada pada kita lah. IQ yang tinggi, pandangan yang jauh, ini sifat hamba juga, kan? Punya pandangan yang jauh, pandangan yang bernas. Mana pandangan kita tu sentiasa diambil kira oleh orang lain.
dan kita sentiasa dijemput untuk memberikan pandangan dalam forum ke, dan seminar dan sebagainya. Tu hebatlah tu. Tapi walaupun begitu, kita tetap sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita punya pelbagai pandangan yang jauh. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar, Sami', dan dia memberikan kepada manusia pendengaran. Allah Taala Maha melihat, Basir, dan dia memberikan anda penglihatan. Tetapi Allah Taala yang bersifat dengan sifat-sifat ini merupakan Tuhan yang Maha Pemelihara. Sebaliknya anda bersifat dengan sifat-sifat ini, anda tetap sebagai hamba. Kita tetap sebagai hamba pada Allah. Kena tunduk dan patuh dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terima ke tak terima ke, redha ke tak redha ke, tetap kita kena patuh arahan Allah. Terimalah qada dan qadar dia. Baik, adab anda ialah bergantung dengan sifat-sifat rububiyah, ketuhanan Allah, dan merealisasikan betul-betul sifat-sifat rububiyah kita kepada Allah. Apabila berlaku sebaliknya, mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungan kita daripada yang demikian itu. Manusia akan terjerumus dalam kawasan yang pernah Fir'aun dan Haman terjerumus dalamnya. Kalau seandainya kita tidak menguasai sifat-sifat rububiyah dan kita tidak merasakan diri kita ni hamba pada Allah, maka kita ada sifat sombong lah, seperti Fir'aun dan juga Haman. Haman kan, pembantu kepada Fir'aun, menteri dia lah. Bukan tu saja, ramai lagi lah orang-orang yang sombong dalam dunia ni. Namrud pun termasuk dalam kumpulan sombong. Qarun termasuk kumpulan orang sombong. Ramai lagi lah golongan-golongan sombong ni. Akhirnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ke mana kita pun, walaupun sombong macam mana pun. Baik. Kemudian nama Allah Taala tidak pernah ada kesudahan. So asma Allah yang kita tahu tu, asma Allah tu ada 99 nama kan. Walillahi asmaul husna. Selalu dibaca tu lah. Lepas solat kan ada, tuan-tuan pun kadang baca kan, zikir asmaul husna. Jadi nama-nama Allah Ta'ala ni sebenarnya tidak ada kesudahan, la yantahi, kerana kesempurnaannya tidak pernah berakhir dan tidak pernah kesudahan. Masya Allah, tak pernah berakhir, tak pernah kesudahan. Kita ni kesudahan kita ada sampai umur kita sekian-sekian bulan kan, habislah. Tidak sifat-sifat kesempurnaan kita pun akhirnya lama-kelamaan habis. Waktu kita muda dulu lemah, tak ada apalah, lahir je kosong lah, tak ada apa, tidak ada ilmu apa-apa. Kemudian kita pun belajar. Ketika masuk sekolah rendah, sekolah menengah, masuk kolej, universiti dan sebagainya, buat ijazah, buat master, buat PhD, dan akhirnya kita pun bekerja, mencari pengalaman dan sebagainya. Bekerja selama 10 tahun, 20 tahun bekerja. Lepas tu pencen, tak? Pencen, lepas tu kita pun mulalah duduk kat rumah, kesihatan pun semakin uzur dan sebagainya. Dan akhirnya kita pun meninggal dunia, tak? Lemah lah tu. Ada kesudahan kepada kehidupan kita kan. Seterusnya, nama Allah Ta'ala baik sebagai yang kita ketahui, begitu banyak sekali dalam Quran dan Al-Sunnah. Setengah ulama menghitung zat Allah punya 1000 nama di dalam Quran, dalam kitab dan juga As-Sunnah. Masya Allah, setengah ulama menghitung zat Allah punya 1000 nama. 1000 nama. Dalam kitab Jawharah Mahfuz tu ada 3000 nama. Kalau tuan-tuan pernah mengaji kitab Jawharah Mahfuz yang dikarang oleh Syekh Ali Al-Kelantani tu, asal Kelantani kan, orang Kelantan kan. Di situ ada nyatakan dalam satu bab nama-nama Allah tu ada 3000 nama. Tapi yang diketahui oleh manusia hanya 99 nama saja. 99 nama saja. Baik, seterusnya setengahnya jelas, sorry, dan setengahnya pula adalah pecahan ataupun mushtaq. Mushtaq ni istilah terdapat dalam nahu, mushtaqun, pecahan.
Jadi Allah Ta'ala juga punya nama-nama lain berdasarkan pada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu dengan segala nama yang engkau namakan diri engkau atau yang engkau ajarkan kepada mana-mana daripada kalangan makhlukmu, atau yang engkau turunkan ke dalam kitabmu, atau yang engkau simpan dalam ilmu engkau yang gaib daripada sisi engkau, ya Allah. Mudah-mudahan engkau menjadikan Quran itu sebagai penyejuk mata hati kami, cahaya dada kami, penenang duka cita kami, dan penghapus kesudahan kami. Penghapus kesudahan kami. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad Hanbal. Ini doa yang dibaca oleh baginda Rasulullah. Kemudian terdapat beberapa nama yang Allah Ta'ala simpan dalam ilmunya gaib, dan tidak ada seorang pun di kalangan makhluk yang dapat mengetahuinya. Semana ada nama-nama Allah Ta'ala simpan pada sisi Allah Ta'ala sendirilah. Tak tahu nama dia apa. Allah Ta'ala saja yang tahulah nama-nama tersebut. Sebanyak 99 nama telah dikhususkan kepada zat Allah, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Walillahi al-asmaul husna. Siapa yang menghitungnya sudah tentu masuk syurga. Masya-Allah. Siapa yang menghitungnya sudah tentu masuk syurga. So, apakah maksud menghitung tu? Ni persoalan kita. Maksud menghitung itu memahamilah maknanya. Memahami maknanya, menghayati maknanya, memenuhi tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam nama-nama tersebut. Bukan hanya sekadar menghafal saja. Malah kita kena menghayatilah setiap nama-nama tersebut, dan kita faham dan sebagainya. Baik. Kemudian nama-nama yang baik ialah nama-nama Allah yang bersifat dengannya berserta dengan rububiyah Allah. Berserta dengan rububiyah Allah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Manusia mempunyai persediaan terzahir padanya beberapa nama Allah, tetapi terikat dengan sifat ubudiyah Allah Subhanahu wa taala, sifat ubudiyah kepada Allah Taala. Manusia memiliki dan hasilnya ia menjadi raja, tetapi dia menjadi raja yang terikat dengan sifat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki sifat-sifat kesempurnaan sehingga dia menjadi raja, menjadi sultan, pemimpin dalam masyarakat. Tapi tetap dia sebagai hamba kepada Allah. Tak boleh lari daripada Allah. Sebab satu masa nanti kalau raja pun akhirnya satu masa nanti dia akan hilanglah jawatan raja tu. Ataupun mungkin suatu hari nanti dia mati. Bila dia mati, jawatan raja tu tak ada lagi dah. Bagilah ke orang yang masih hidup pula. Mana orang masih hidup lah mewarisi akan title sebagai raja. Dan raja ni biasanya akan bagi pada anak pula. Raja bagi pada anak. Cuma kalau macam pemimpin biasa, macam Perdana Menteri, yang menggantikan tak semestinya anak. Kadang orang lain menjadi gantikan. Tapi raja biasanya jatuh pada anak lah. Kita ada nak. Baik. Seterusnya, kerana itu tak harus kepadanya memiliki kecuali berdasarkan apa yang telah diharuskan oleh syarak sahaja. Oleh itu tidak harus kepadanya memiliki kecuali berdasarkan pada apa yang diharuskan oleh syarak saja. Apa yang tak ada oleh syarak tak boleh kita miliki. Sebabnya dalam konteks Islam ni ada halal dan haram. Ada halal dan haram. Ada harta yang halal kita miliki, ada harta yang haram kita miliki. Harta yang halal kita miliki ialah harta daripada usaha kita sendiri, ataupun mana-mana pemberian daripada orang lain kepada kita. Itu haruslah kita miliki. Haram yang kita miliki harta yang dirampas. Harta yang dirampas pada orang lain, harta yang dicuri pada orang lain, harta yang kita dapat dengan cara menipu dan sebagainya. Itu haramlah kita miliki. Kerana itu tidak harus kepadanya memiliki kecuali berdasarkan kepada apa yang telah pun diharuskan oleh syarak saja. Tidak harus kepadanya bertindak dan berurusan dengan benda yang memilikinya kecuali dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh syarak. Sehubungan dengan itu, dalam setiap nama Tuhan yang ia bersifat dengannya adalah terikat dengan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Terikat dengan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan pernah ngaji kitab Turun Nafis,
Pernah tak mengaji kitab Durrun Nafis? Kitab dia nipis je kitab Arab lama, Jawi lah. Dia cerita ke situ berkenaan dengan tauhid asma. Tauhid asma ada, tauhid sifat ada, tauhid zat ada 4 tauhid. Kat situlah cerita kan. Kalau Wahabi ada 3 tauhid dia, kan? Kalau dalam kitab Durrun Nafis tu dia ada 4 tauhid. Pertama tauhid af'al. Kedua tauhid asma. Ketiga tauhid sifat. Betul tak? Sifat, af'al, asma dan zat. Dan zat. Sifat, tauhid sifat, tauhid af'al, tauhid asma dan tauhid zat. Ada 4 tauhid. Yang nak fokus tu tauhid asma. Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma lah. Tauhid nama-nama Allah Ta'ala. Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita memandang segala nama-nama yang ada terdapat dalam ini, kan, untuk menzahirkan sifat-sifat yang ada kepada Allah. Untuk menzahirkan sifat-sifat yang ada kepada Allah Ta'ala. Jadi sifat-sifat yang ada di alam ini adalah musamma, yang terzahir daripada sifat-sifat yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebut dalam kitab Durrun Nafis lah. Tak lama punya, Jawi, pening juga baca kitab tu, susah sikit. Kalau tak pakar bacanya, tak pakar orang dia tak boleh nak ajar kitab Durrun Nafis tu. Baik. Seterusnya tuan-tuan, Syekh Ibn Athaillah menjelaskan menjadi kewajipan kepada kita berusaha bergantung kepada sifat-sifat ketuhanan. Bergantung kepadanya adalah lebih banyak berbanding fenomena-fenomena yang menzahirkannya. Antara fenomena tersebut ialah al-kasih pula, hubbun, kasih. Okey? Jadi Syekh Ibn Athaillah menjelaskan menjadi kewajipan pada kita berusaha bergantung kepada sifat-sifat ketuhanan. Bergantung kepadanya adalah lebih banyak berbanding fenomena-fenomena yang menzahirkannya. Antara fenomena tersebut ialah seperti al-hub, kasih. Dalam masa yang sama anda hendaklah merealisasikan betul-betul sifat-sifat ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila berlaku sebaliknya, misalnya anda mendakwa sifat-sifat ketuhanan, bermakna anda telah memasuki ke dalam kawasan dakwaan sebagai Tuhan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita daripada dakwaan tersebut. Mudah-mudahan kita ada masanya kita menguasai sifat ketuhanan. Bila kita dilantik sebagai pemimpin, sebagai sultan, sebagai raja dan sebagainya, kan, kat situ ada sifat-sifat seorang yang sifat ketuhanan. Jadi bila kita diberikan satu amanah dan jawatan yang besar, makna kita kena banyak muhasabah dirilah. Kita kena banyak muhasabah diri kita. Takut nanti kita mempunyai ciri sifat-sifat ketuhanan, sehingga kan kita menganggap pendapat kita je betul, sifat orang semua tak betul. Kalau kita kata A, maka A lah. Kalau B, B lah. Kat situ dah ada sifat kesombongan. Sebabnya kita mesti melantik orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang boleh kita percayai, beri nasihat pada kita. Orang yang boleh beri nasihat dan pandangan dia bernas kepada kita, boleh menegur kesalahan kita kalau kita tersilap suatu perkara. Baik, seterusnya Syekh rahimahullah ta'ala menyatakan, kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Peganglah anda kepada sifat-sifat ketuhanan Allah dan nyatakanlah, nampakkanlah sifat-sifat perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya Syekh menjelaskan cabang daripada kata-kata himah di atas. Cabang daripada kata-kata himah tadi, mana'aka an tadda'iya ma laysa laka mimma lil makhluqina apa yubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Maksudnya Allah Ta'ala melarang anda mengakui sesuatu yang bukan menjadi milik anda, iaitulah milik orang lain. Mana'aka an tadda'iya ma laysa laka mimma lil makhluqin.
Allah Ta'ala melarang kita daripada mengakui yang bukan menjadi milik kita. Iaitulah milik orang lain benda tu, sedangkan kita mengaku itu milik kita. Jadi apakah dia membolehkan anda mengakui sifatnya sedangkan dia adalah Tuhan sekalian alam? Tuhan sekalian alam. Jadi kita ditegah daripada menyatakan itu milik kita. Jadi mana milik kita? Tu lagu Rabbani ke bang? Mana milik kita? Mana milik kita? Mangani. Mana milik kita? Tak adalah milik kita. Yang milik kita itu apa yang kita makan lah. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, itulah yang menjadi milik kita, yang ada pada badan kita. Yang berada di rumah belum tentu menjadi milik kita. Baju-baju tergantung dalam amari belum tentu menjadi milik kita. Kalau kita mati dan menjadi milik orang lah, jadi milik orang lain, kan? Jadi maksud mana milik kita. Baik, seterusnya kata-kata hikmah ini dikemukakan setelah kata-kata hikmah sebelum tadi, kun bi awsafi rububiyati muta'allikan bi awsafi ububiyatika mutahaqqiqan tadi. Syekh membuktikan tuntutannya dengan mengukuhkan alasan tersebut. Kalau Allah Ta'ala tidak membenarkan anda membuat sesuatu dakwaan terhadap makhluk, bagaimana mungkin dia boleh mengharuskan kepada anda untuk membuat dakwaan terhadap sesuatu yang hanya menjadi miliknya sahaja? Mana mungkin? Bagaimana mungkin dia boleh mengharuskan kepada anda membuat dakwaan tersebut bahawa sesuatu itu adalah milik kita, sedangkan semuanya adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang pada kita pun semuanya pinjaman. Apa yang pada kita pun semua bentuk pinjaman. Sama ada harta benda, pinjaman. Kan, isteri kita pinjaman juga. Anak-anak pun pinjaman sebentar. Kereta, tanah, rumah. Mata kita pun yang boleh kita melihat, pinjaman juga. Tangan, kekuatan pada kita pun pinjaman juga. Kaki yang kita boleh melangkah datang ke masjid, surau, pergi ke pekan, beli barang, beli sayur, beli ikan, semua bentuk pinjaman. Semua pinjaman. Bila kita mati, akhirnya diwarisi oleh orang yang lain. Baik, seterusnya, setelah itu Syekh memperingatkan kita kepada suatu perkara lain, iaitu kebanyakan orang-orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah Ta'ala dan juga murid mempunyai sejenis keinginan untuk menjadi karamah. Ni bab karamah pula Ustaz. Ada orang-orang yang terikat-terikat ni, kan, berbuat amal untuk mendapat karamah. Setelah itu Syekh mengingatkan kita satu perkara lagi, iaitu kebanyakan orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah ni, ahli sufi ke tasawuf dan sebagainya, dan juga murid ya, mempunyai sejenis keinginan untuk menjadi karamah. Keinginan untuk mendapatkan karamah disebabkan dua sebab. Pertama, kerana orang yang menempuh perjalanan menuju kepada Allah itu hanya merasakan makamnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang ramai tahu yang mereka adalah wali dan mempunyai makam tertentu daripada sisi Allah Ta'ala. Nampak tak? Jadi orang menganggap dia sebagai wali, menjadi pertupuan kepada manusia, dan orang selalu mohon pada dia untuk dia berdoa pada Allah. Dan doanya biasa dikabulkan. Doa dikabulkan. Jadi orang menganggap dia sebagai wali Allah. Karamah pula terbagi pada dua jenis. Pertama, karamah daripada segi istilah. Yang kedua, karamah ma'unah, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karamah adalah satu perkara yang mencarikan adat. Manakala ma'unah pula adalah proses memudahkan suatu urusan berdasarkan kepada sebab-sebab, tetapi zahir padanya taufik ilahi. Seperti zahir padanya taufik ilah, itu namanya ma'unah, pertolongan Allah. Contohnya terhindar daripada balak. Kan, accident, kereta accident lah, hancur kereta tapi dia tak mati.
hancur kereta kan, tapi dia tak mati, hidup boleh, okey je, cedera pun sikit je. Jadi orang anggapnya ni ada maunah. Orang anggap dia ada maunah. Orang tak anggap dia wali. Orang tak anggap dia sebagai ada karamah, tidak. Orang anggap dia sebagai ada maunah. Melainkan kalau wali Allah Ta'ala ni orang-orang yang ahli sufi kan, kita nampak dia terbang di udara, jalan tahi, jadi orang menganggap dia ada karamah gitu. Baik, seterusnya, karamah ada suatu perkara yang mencarikan adat. Maunah proses memudahkan satu urusan berdasarkan pada sebab-sebab, tetapi lahir daripada taufik ilahi. Misalnya saya menyatakan, wahai Tuhanku, utuskanlah kepada Fulan bin Fulan, lalu Fulan bin Fulan pun datang. Kedatangan Fulan itu bukanlah dalam bentuk yang bercanggah dengan sebab-sebab, sebaliknya dia masih berada di dalam ruang lingkup sebab-sebab. Dia termasuk dalam sebab-sebab juga, tapi mana tercapai apa yang dia dapat tadi, mudah tercapai lah. Kalau macam tadi kan, aksiden tadi kan, mana dia tak terlepas daripada aksiden. Dia tak terlepas daripada aksiden. Dia tetap, aksiden tetap berlaku, tapi dia tak mati, selamat dia. Macam tu. Itu macam maunah. Mana tak terlari pada sebab-sebab dalam bab dunia. Cuma dia bertepatan dengan doa dan permohonan yang diajukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin waktu dia naik kereta tu, dia baca doa kata apa doa naik kenderaan tu? Subhanallazi asra, subhanallazi sakharana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mungkin dia baca doa tu, ataupun mungkin dia baca bismillah tawakkaltu ala Allah, dia baca doa tu. Maka akhirnya isteri dia tak meninggal lah. Jadi orang anggap dia ada maunah lah tu. Macam tu. Baik, seterusnya, inilah sebagai maunah. Cuma dia bertepatan dengan doa dan permohonan yang diaju kepada Allah. Inilah katakan sebagai maunah. Murid kebiasaannya keinginan untuk mendapat karamah. Keinginan ini bukanlah adab yang dituntut dalam perjalanan menuju kepada Allah. Nampak? Dia macam tak ada adab lah. Siapa yang beribadah nakkan karamah, dia tak ada adab dengan Allah. Yang layak bagi karamah ni ialah Allah. Kalau dia nak bagi, dia bagilah. Kalau tak nak bagi, tak ada. So kita tak perlulah menuntut karamah. Tugas kita ialah beribadah pada Allah, memenuhi tuntutan ibadah. Adab murid ialah sewajarnya dia tak sewajarnya ingin mendapatkan karamah. So, adab murid tak sepatutnya kita untuk memohon pada Allah untuk menjadi wali. Di dalam kata-kata hikmah yang lalu, Syekh menjelaskan siapakah mereka yang dikatakan sebagai orang yang muncul dalam diri mereka karamah. Siapa dia? Ujar beliau, wahai orang yang menempuh jalan menuju pada Allah Ta'ala, jangan anda merasa pelik jika anda tidak punya karamah, kecuali jika anda mampu membawa diri anda kepada sesuatu yang bercanggah dengan kebiasaan-kebiasaannya. Kecuali jika anda mampu membawa diri anda pada sesuatu yang bercanggah dengan kebiasaan-kebiasaannya, benda-benda luar biasa. Kalau kita mampu untuk kawal diri kita, bolehlah. Takut nanti bila dia bagi karamah, kita tak boleh kawal diri. Sombong, ego pula ke situ muncul. Syekh Munata'ilah mengikat antara karamah dengan kemampuan manusia mengkontrol nafsunya, mengawal nafsunya, dan membawanya kepada mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Contohnya Syekh Barsisah. Pernah dengar kan? Syekh Barsisah. Kan? Syekh Barsisah dia mempunyai ramai anak murid. Dia boleh terbang di udara, jalan tahir. Hebatlah Syekh Barsisah tu. Tapi akhirnya macam mana? Dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kufur dia. Allah Ta'ala uji dia, akhirnya dia kalah ujian. Dia berzina dengan perempuan, lepas tu dia minum arak, dia bunuh anak kecil. Akhirnya dia mati, dia sujud pada iblis.
Kita bahasa sah tu panjang cerita dia. Sebab kan tadilah punya karamah tadi. Taraf wali. Jadi sebenarnya mengikat antara karamah dengan kemampuan manusia mengawal nafsunya dan membawanya kepada mentaati perintah Allah Azza wa Jalla. Apabila seorang murid mampu menerobos kebiasaan-kebiasaan nafsunya untuk membawanya kepada mentaati perintah Allah, ia merupakan orang yang layak dikatakan punya karamah. Kalau kita mampu mempunyai mengawal diri kita, kemudian mampu mentaati perintah Allah Ta'ala, orang itu sepatutnya dikatakan orang ada karamah. Tak perlu kita terbang di udara, jalan tahim, tak perlu. Yang penting kita boleh kawal diri kita, nafsu kita, keinginan kita, kawal. Lepas tu kita mampu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kat situ pun dah ada karamah, kata musannif sekarang. Apabila seorang murid mampu menerobos kebiasaan-kebiasaan nafsunya untuk membawanya kepada mentaati perintah Allah Ta'ala, ia merupakan orang yang layak untuk dikatakan orang punya karamah. Jika sebaliknya, jelas dia tidak selayaknya untuk mendapat jawatan karamah. Faham kan? Gitu. Kemudian Syekh Munatila menyatakan, kaifa tuhriku laka awaim wa anta lam tahrik min nafsika al-awaim. Al-awaid. Kaifa tuhriku laka al-awaik wa anta la tuhrik min nafsika awaik. Maksudnya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan boleh terhakis dalam diri anda sedangkan anda belum mengikis kebiasaan-kebiasaan yang ada pada diri anda. Maksudnya apa tuan? 107. Baik. Bagaimana anda dapat menginginkan pengalaman luar biasa karamah sedangkan anda sendiri belum berani meninggalkan kebiasaan yang buruk seperti sifat takabur, sifat ujub, sifat riak, mengakui diri sebagai orang mulia, suka berbual-bual kosong, cinta pada harta, gila pangkat dan sebagainya. Pada mana sifat-sifat manzumah tu masih ada di kita. Macam mana kita nak ada karamah? Macam mana kita nak ada karamah? Tak layak kita mendapat jawatan karamah. Jawatan itu kalau seandainya sifat-sifat ego tu masih ada bersarang dalam diri kita. Betul tak? Kemudian 108, dengan adab anda membuktikan perhambahan diri kepada Allah Ta'ala. Yang dinamakan adab ialah anda melakukan apa saja yang dipuji oleh masyarakat atau diridai oleh Allah Ta'ala. Adab ini berbeza-beza menurut pandangan ucapan dan perbuatan. Pada pokoknya ada 3, iaitu mengerjakan perbuatan yang difadu oleh Allah Ta'ala, mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, dan kita berkawal baik dengan masyarakat. Kawal baik dengan masyarakat. Di atas tadi, kaifa tuhriku laka al-awaid wa anta lam tahrik min nafsika awaik. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan boleh terhakis pada diri anda sedangkan anda belum mengikis kebiasaan-kebiasaan yang ada pada diri anda. Syekh memakaikan jiwa ini supaya memikirkan tentang apa yang dituntut kepada kita, iaitu kita naklah menerobos kebiasaan yang dilakukan oleh diri kita dan membawanya kepada ketaatan kepada Allah dan bermujahadah diri. Di samping itu, Syekh juga memberi peringatan agar murid tidak gelojoh untuk mendapatkan karamah. Jika dia inginkan karamah juga, naklah dalam bentuk yang dibenarkan oleh syarak. Dalam bentuk yang dibenarkan oleh syarak. Kemudian Syekh kata, ma sya'nu wujudut talabi innama sya'nu an tarzuqa husnul adab. Ma syi'nu wujudul talab innama sya'nu an tarzuqa husnul adab. Yang penting bukanlah adanya permohonan, tetapi dikurniakan adab yang baik. Kata-kata imam ini muncul selepas perbicaraan tentang isu karamah.
bukanlah satu perkara yang penting anda memohon untuk mendapatkan karamah, kerana karamah itu bukanlah satu yang dituntut anda memohonnya. Nampak? Jadi karamah ni bukan satu benda yang perlu yang kita nak kejar-kejar. Tak perlu kita nak kejar-kejar untuk menjadi wali Allah, menjadi karamah. Kerana karamah itu bukanlah sesuatu yang dituntut untuk memohonnya. Sebaliknya, tuntutlah sesuatu yang dituntut pada anda melakukan, iaitu anda dituntut untuk mendapatkan keyakinan, tawakal dan juga sifat ihsan. Itu yang dituntut pada kita. Apa lagi? Ikhlas. Ikhlas satu benda yang dituntut kepada kita dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian sentiasa yakin dan tawakal pada Allah, dan juga bersifat ihsan. Ihsan, berbuat baik. Ataupun makna ihsan ini, anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu makna ihsan. Ataupun muraqabah. Istilah lain kepada ihsan ialah makam muraqabah. Muraqabah, mengintai. Allah Ta'ala mengintai, melihat pandangan kita. Tuntutlah perkara-perkara itu daripada Allah. Inilah yang dikatakan sebagai ibadah dan juga ubudiyah. Habis, wallahu a'lam bissawab. Sampai situ saya menyatakan. Sekali lagi kita baca kitab ni, Luaran Ummah ni. Tanda tak? Kau suat kan? Pasal kenduri tu dah habis dah. Dua. Fatwa Mufti Kerajaan Johor berkenaan apa ni? Kenduri tu kan? Kenduri tahlil tu. Jadi Mufti Kerajaan Johor Datuk Syed Syekh Alwi bin Tahir Al-Haddad 1382 Hijrah wafat. Dalam fatwanya pada tahun 1936 hingga 1961 yang dikumpulkan oleh Jawatan Kuasa Lajnah Fatwa Jawatan Mufti Negeri Johor, menyatakan bahawa apakah hukum membuat kenduri 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari dan 100 hari di rumah mayat. Apakah hukumnya? Fatwa ni mereka dah bincang lah, biasanya bincang secara detail dalam dengan mengambil kira pelbagai pendapat. Fatwa ni dia, kalau orang dia seorang mufti besar lain lah. Kalau dia seorang mufti besar, dia tak ambil kira pandangan orang lain pun tak apa. Pandangan dia seorang pun, dia mufti hebat. Yusuf Qadawi kan, Yusuf Qadawi kalau ambil fatwa pun tak perlu pandangan orang lain, pandangan dia sendiri pun dah okey dah. Tapi kalau kita orang kecil-kecil ni nak keluarkan fatwa, kena panggil bentuk lajnah, jawatan kuasa fatwa kan, panggillah ustaz punya pakar-pakar tu kan, berbincang, menghadamkan, bentangkan permasalahan tadi, dan akhirnya buatlah rumusan fatwa, gazetkanlah fatwa tu. Baik, jawapannya, bagaimana hukum buat kenduri 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari, 100 hari di rumah mayat? Jawapannya apa? Ini jika dijadikan sebagai sedekah bagi orang mati, dan hadiah tahlil adalah hukumnya harus. Dan jika berhimpun mengikut sebagaimana yang diperbuat pada zaman sekarang, tidak ada diperbuat oleh orang zaman dahulu. Ulama telah berkata kepada memperbuat makanan kepada orang-orang yang melawat itu bid'ah yang tidak mustahab. Ibn Hajar berkata ianya bid'ah yang makruh, tidak haram. Bid'ah makruh, tidak haram. Adapun tahlil yang dilakukan pada hari ini bukan bagi orang-orang yang melawat kerana dihadiahkan tahlil dan doa kepada orang mati, maka yang zahir adalah tidak mengapa. Oleh sebab itu telah memfatwakan setengah ulama seperti disebut dalam kitab Tuhfatul Minhaj, iaitu sah wasiat dengan memberi makan
orang yang melawat kerana orang mati dan diluluskan wasiat itu kepada 1/3 harta si mati, dan ia telah menyalin daripada imam-imam menurut sebagaimana disebut itu. Maka jika mengadakan makanan bukan kerana orang yang melawat, tetapi bagi orang yang bertahlil dan berdoa, tidak mengapa menurut atas yang zahir, dan ini terlebih aula hukumnya sah. Ini terlebih aula hukumnya sah. Boleh? Kan? Sekali lagi. Jawapannya, jika jika dijadikan sebagai sedekah bagi orang-orang yang mati, dan hadiah tahlil adalah harus. Dan jika berhimpun mengikut sebagaimana yang diperbuat orang zaman sekarang, tidak ada diperbuat oleh orang-orang zaman dahulu. Ulama telah berkata kepada memperbuat makanan kerana orang-orang yang melawat itu bid'ah. Bid'ah, tidak mustahab. Ibn Hajar berkata ianya bid'ah yang makruh. Bid'ah makruh tapi tidak haram. Dia masuk dalam bid'ah tapi bid'ah makruh tetapi tidak haram. Adapun tahlil yang lakukan pada hari ini bukan bagi orang-orang yang melawat kerana dihadiahkan tahlil dan doa pada orang mati. Maka yang zahir adalah tidak mengapa. Yang zahir tidak mengapa. Oleh sebab itu telah memfatwakan setengah ulama seperti dalam kitab Tuhfatul Minhaj, iaitu sah wasiat dengan memberi makan orang yang melawat kerana orang mati dan diluluskan wasiat itu daripada 1/3 harta si mati. Dan ia telah menyalin daripada imam-imam menurut sebagaimana yang disebut itu. Maka jika mengadakan makanan bukan kerana orang yang melawat, tetapi bagi orang yang bertahlil dan berdoa, tidak mengapa menurut atas yang zahir. Dan ini terlebih aula hukumnya sah. Lebih aula hukumnya sah. Bolehlah gitu. Okey? Bolehlah hukumnya. Berdasarkan daripada mufti, jawatan kuasa fatwa, jawatan mufti Negeri Johor. Baik, walaupun dia tak perincikan. Dia tak perincikan 7 hari, 3 hari, 14 hari, tapi dia jawab secara apa? Keseluruhannya itu. Kesimpulannya tu ialah nanti buat je tu jawapan. Baik, kemudian persoalan dan jawapan. Imam Syafi'i mengharamkan mat'am. Mat'am ialah apa dia katakan mat'am? Mat'am adalah perkumpulan untuk meratim mayat. Ia boleh menambah kesusahan dan kesedihan keluarga semati. Majlis tahlil bukan mat'am. Dia kata. Jadi majlis tahlil itu bukan mat'am. Kerana mana mat'am itu perkumpulan untuk meratim mayat. Orang yang berada majlis tahlil melakukan sesuatu suruhan yang murni. Umpamanya berzikir pada Allah, membaca Quran dan juga berdoa. Majlis tahlil bukan untuk menambahkan kesedihan, bahkan untuk meredakan kesedihan keluarga yang ditimpa musibah kematian. Dengan ramainya orang yang hadir di majlis tahlil, di samping sama-sama berdoa kesedaan semati dan keluarga yang tinggalkan. Nampak tak? Apalagi kalau dalam Malaysia ni, kalau orang sedih tu waktu dia kematiannya, malam tu bila dah kenduri tak ada sedih dah. Betul tak? Malam tu tengok orang ramai datang, dia pun sonok. Tuan rumah pun sonok, orang ramai datang. Itu. Lepas tu ada pula baca doa kan. Lepas tu dapat jumpa saudara mara, orang daripada jauh balik, adik-beradik balik. Nah, kalau berlaku kematian, biasa kan adik-beradik balik. Buat kenduri. Kat situ dah tak adalah kesedihan lagi dah. So kesedihan tu waktu kematian je. Sebelum ke bumi je waktu kesedihan. Dah ke bumi tu tak ada dah kesedihan lagi dah. Dah tak ada dah sedih dah. Semua dah happy, nampak kan? Cuba tuan-tuan perhatikan. Yang sedih tu waktu bila? Waktu kematian. Sebelum ke bumi tu semua menangis. Ya tu. Dah selesai kan, dah ke bumi semua kan, semua dah balik. Ada tak kesedihan lagi? Tak ada, nampak sedih tu. Senyum punya masing-masing, nampak? Betul tak? Baik. Jadi
majlis tahlil bukan untuk menambahkan kesedihan, bahkan untuk meredakan kesedihan keluarga yang ditimpa musibah kematian tadi dengan ramainya orang yang hadir ke majlis tahlil. Di samping sama-sama mendoakan saudara si mati dan keluarga yang ditinggalkan. Sebaliknya kadang-kadang tuan rumah akan bertambah sedih jika yang hadir majlis tersebut tak ramai. Nampak? Kalau buat tahlil yang hadir tak ramai, buat 3 orang je. Sedangkan makanan dah masak dah, banyak makanan masak. Tengok yang datang 2-3 orang, sedih tak rumah? Sedih dia. Jadi tetamu datang, orang Masjid datang, orang Surau datang, Imam Ghani datang, tak, semua datang. Haji Nasir pun datang. Jadi tuan rumah pun seronok lah. Nampak? Jadi bukanlah maknanya majlis tahlil itu kita nak menduka citakan tuan rumah. Kita nak supaya tuan rumah ni hilanglah kesedihan tu. Seronoklah dia. Orang datang kan. Kemudian nak kata ada beradik dia pun balik, semara pun datang dan sebagainya. Baik, seterusnya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um menyatakan sunat agar orang yang membuat makanan untuk keluarga semati. Dia jawab, ini bukanlah berarti keluarga semati, ini bukanlah berarti keluarga semati haram untuk mulakan jamuan pada tetamu yang hadir. Begitu juga, ia bukanlah berarti orang yang hadir haram untuk makan makanan yang disediakan oleh keluarga semati. Menyediakan makan pada tetamu adalah termasuk dalam bentuk sedekah daripada keluarga semati. Rasulullah SAW sendiri telah mengubur mayat, kemudian pernah dijemput makan oleh keluarga semati dan baginda serta para sahabat memakannya. Dan baginda dan para sahabat datang untuk makannya. Makanan dihidangkan lah. Macam tu. Boleh? Macam tu. Wallahu a'lam bissawab. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa ma'lum taqabbal rizqan halalan barakatan katsira wa asyana fatai alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqal masnun. Kuma Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daqish syaqa wa su'il qada wa samasatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum.